Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu lagi bagi minggu terakhir bulan Mac. Kita akan cross minggu ni, Mac dan April. Harap anda semua sihat dan berhati-hati kerana ini adalah musim peralihan monsun. Bagi mereka yang menghadapi ribut sepanjang minggu lalu dan dijangka pada minggu ini juga ada kawasan-kawasan tertentu yang akan terdedah pada ribut, berhati-hati, tingkatkan keselamatan, jaga keselamatan keluarga anda. Bagi mereka yang berada di kawasan yang terdedah ribut, terutama di Kuantan, di Selangor juga, terutama di Subang, di Kelang yang terdedah pada ribut. Bagi mereka yang berada di pesisir dan kawasan perairan pantai di sepanjang Perak, mereka yang berada di Kuala Kedah, di Yan dan di Sik Kedah, berhati-hati kerana perubahan monsun selalunya apabila bertembung wak sejuk daripada arah laut yang membawa mendung dengan wak panas yang terperangkap di banjaran Titi Wangsa akan menghasilkan kitaran ribut. Walaupun kita tak sebutlah dia tornado, tetapi sudah cukup untuk memusnahkan harta benda dan membahayakan nyawa. Jadi berhati-hati tuan-tuan, bagi mereka yang memang tahu secara meteorologi kawasan saudara terdedah kepada jangkaan pertembungan ribut apabila datang pertukaran monsun untuk menuju kemarau pada April ni, tingkatkan keselamatan, pastikan saudara berhati-hati, keselamatan anak-anak dan juga kesihatan diri sendiri. Saya juga menyarankan bagi mereka yang akan menghabiskan cuti kerana saudara tak boleh rentas sempadan, saudara akan banyak bercuti di kawasan sendiri, jauhi kawasan air yang mempunyai risiko tinggi bagi berlakunya pusar air ataupun kepala air ni. Kerana apabila hujan turun di kawasan hulu, maka di kawasan hilir akan berlaku apa yang disebut sebagai kepala air. Jadi tingkatkan keselamatan, jaga hati-hati terutama mereka juga berada di pantai, terutama di sebelah pantai timur juga ombak tinggi walaupun bukan bulan Disember. Berhati-hati kerana banyak tragedi lemas akibat ombak tinggi di kawasan pantai. Ada setengah kawasan akan mencapai hingga 4.5 meter tinggi, tuan-tuan. Ombak berarti dia hampir 20 kaki. Ini adalah ombak yang tinggi bagi tahun ini. Jadi berhati-hati juga, terutama mereka yang menjalankan aktiviti pantai. Elakkan anda keluar memancing bila anda tahu bahawa Jabatan Meteorologi mengeluarkan isyarat ombak tinggi. Berhati-hati. Pastikan tuan-tuan, apabila tuan-tuan berkelapangan, pergi saja ke web Jabatan Meteorologi Malaysia untuk melihat perkembangan secara detail. Kawasan mana yang akan dijangka berlaku hujan lebat, kawasan mana yang dijangka berlaku ribut petih, dan kawasan mana pula yang disenaraikan sebagai akan menghadapi ombak tinggi. Jadi ini membolehkan saudara memantau keadaan dan memilih keputusan yang betul apabila saudara membuat pergerakan cuti pada hujung minggu. Kami ingin mengucapkan terima kasih pada semua pembeli yang kembali menyertai proses minggu lalu. Kerana kita tahu Mac adalah bulan yang paling mencabar bagi semua mereka yang berada dalam sektor retail atau peruncitan dan perniagaan, kerana data di seluruh dunia menunjukkan bahawa Mac dan September adalah bulan paling perlahan bagi penjualan semua segmen. Domestik memang begitu, tuan-tuan. Bagi orang-orang yang meniaga dan membuat perniagaan yang lama, mereka dah tahu Mac dianggap sebagai bulan paling perlahan, diikuti oleh September. Walaupun tahun ini perbelanjaan tahun baru Cina tidaklah meriah dari berbanding tahun-tahun sebelumnya, tapi kesan keperlahanan kewangan tetap berlaku pada bulan Mac kerana beberapa perkara yang berubah sejak kita dilanda COVID-19. Terutama kanak-kanak yang kembali bersekolah pada bulan Mac menyebabkan ibu bapa berbelanja wang pada bulan Mac. Tapi bagi 3 hari terakhir dan sebelum kami bercuti, iaitu pada Jumaat, Sabtu dan Ahad, terima kasih kerana tuan-tuan kembali aktif menyertai pembelian barangan yang ditawarkan oleh garasi. Kerana sepanjang Mac kami tidak menaikkan item kerana memahami keperlahanan perbelanjaan pada bulan Mac. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tak banyak saya update, tuan-tuan. Saya terus beritahu je buat sementara ni, saudara nampak dah semua barang kan. Kami menurunkan item grade A daripada Guni Terbaik Bangkok dengan uniform. 90% adalah uniform untuk item dan collectors. Bagi mereka yang memburu barang laskar-laskaran, bagi mereka yang memburu barangan pistol-pistolan, perang-perangan
untuk melengkapkan himpunan koleksi. Saudara ada, walaupun 80% adalah item, tetapi terdapat juga beberapa helai vintage dan beberapa helai yang kita anggap sebagai sukar diperolehi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa hari ni, minggu ni lah, mungkin hari ni, besok dan lusa, kami akan agresif menurunkan gundi barangan tentera, termasuk bagi mereka yang rasa terlampau keras untuk collect item-iteman dan juga collect barang-barang collectors ni. Kami mendapat t-shirt, jadi kami akan turunkan t-shirt bagi koleksi mereka yang ingin mendapatkan barangan mampu milik. Jadi saudara jangan bimbang dan jangan lari daripada siaran ni kerana saudara rasa, oh ini adalah barang-barang item yang diturunkan. Tapi jangan bimbang kerana kami juga menyediakan t-shirt Army, koleksi tentera plus fashion yang akan diturunkan pada saudara dalam kualiti yang baik. Sama seperti, saya rasa selepas 4 kali kami melancarkan pesta laskar-laskaran, garasi melancarkan 4 kali, inilah gundi yang kami buka dengan mendapat item yang hampir semuanya adalah berada dalam grade A. Jadi saya tak tunggu malam kerana demografi telah menunjukkan bahawa pembelian di sebelah petang telah meningkat, mengalahkan pembelian di sebelah malam. Dengan sebelah petang menguasai 60% jualan dan sebelah malam hanya 40% jualan. Jadi kami naikkan barang ni di sebelah petang. Dan pada masa yang sama, barangan-barangan yang combo kami akan genjakkan pada tengah bulan bagi membolehkan saudara berbelanja dengan barangan yang mampu milik ketika pergerakan kewangan mulai perlahan. Kita ada berapa angka sekarang sebelum 200. Terima kasih kerana walaupun hari ini hari bekerja, masih ada banyak share. Saya akan update saudara beberapa benda je. Pertama, saya minta semua yang masuk ni tolong like dan juga komen pada artikel yang saya turunkan, iaitu Harun Aminur Rashid atau Harun Al-Rashid yang baru saya naikkan tadi. Tuan-tuan, sejak kebelakangan ni apabila saya menurunkan artikel yang ada perkataan Islam, saya mengalami saya mengalami tapisan yang sangat ketat daripada Facebook untuk blast. Selalunya bila saya nak blast, dia ambil 10 ke 15 minit je kalau saya nak blast barangan-barangan fashion. Tetapi saya terpaksa merayu untuk blast poster mengenai tamu malam ni. Tamu malam ni, tuan-tuan, nak bawa Prof. Dr. Azmi Hassan untuk bercakap tentang konflik ketenteraan China dan Amerika Syarikat. Saya terpaksa membuat rayuan 2 kali. Jadi bila blast ditahan, dia offer saya rayuan, saya terpaksa membuat explanation 2 kali, tuan-tuan. Barulah dibenarkan. Jadi berarti hanya selepas 25 jam barulah poster tersebut diizinkan blast. Dan hari ini bila saya naikkan Khalifah Harun Aminur Rashid sampai sekarang 4 jam, tuan-tuan, belum lagi dirilis kebenaran untuk blast. Kerana saya tak pasti kenapa sejak akhir-akhir ini perkataan Islam agak sensitif. Saya mungkin terpaksa heja IS.LAM, tapi itu tak bagus, tuan-tuan, kerana dia akan menyebabkan kata suci agama kita telah diheja dengan kata yang salah. Walaupun banyak rakan-rakan mengatakan mereka mula menggunakan kata IS.LAM supaya sistem yang ada di Facebook tidak dapat membacanya sebagai Islam. Tapi saya tak mau berkompromi dengan hanya kerana saya nak lepas saja blast Facebook bagi membolehkan muatan poster reach ataupun menjangkau lebih ramai tontonan. Saya membelakangkan kepentingan agama hingga mengejanya dengan bentuk yang salah. Jadi saya serah je lah pada takdir. Tuan-tuan pergi like dan share je. Kalau lah Facebook tak dapat membantu, saya mengharap 200 lebih orang yang ada ni like dan kemudian share je, komen je sikit, saudara. Kerana menariknya bila berkongsi hal-hal pengetahuan Islam, kalau sebelum ni saya banyak kongsi hal pengetahuan tentang fashion, saya mendapat banyak komentar-komentar baru. Bagi mereka yang selama ni follow Garasi sebagai silent partner, rakan senyap, ramai yang mula bersuara, menyokong, menyatakan pandangan, membuat tambah baik kepada artikel-artikel yang dinaikkan, terutama apabila saya menaikkan artikel Khalid Al-Walid. Dan saya harap tuan-tuan, walaupun Harun Aminur Rashid tidaklah begitu terkenal, tapi baca, dan kalau saya yang mana-mana yang mempunyai pengetahuan, sila tambah saja dalam ruangan komen untuk kita baca dan kita berkongsi nilai tambah. Kerana saya telah membuat keputusan untuk tidak menaikkan artikel yang panjang, sebab Khalid bin Walid adalah jurnal panjang yang saya tulis tu. Dia hampir 1000 perkataan, tapi saya potong untuk bacaan 2 minit setengah je, dengan mengambil kira bahawa itulah had masa yang ada bagi saudara. Dan terutama kalau kita nak approach, saya hanya approach dengan mengemukakan, kenalilah tokoh ini. Detailnya saudara boleh cari sendiri. Sebelum saya pindah panjang kepada tajuk yang lain, kita update saja bahawa fasa kedua program imunisasi COVID-19 akan bermula pada 19 hari bulan April.
Jadi saya rayu pada mereka yang berusia 60 tahun ke atas, kalau ada kat sini, daftar segera dengan MySejahtera. Bagi mereka yang ada comorbidity, penyakit 3 serangkai, itu lemah jantung, darah tinggi, buah pinggang, daftar. Kerana 9.4 juta orang rakyat Malaysia telah pun disenaraikan untuk menerima vaksin ini bermula 19 April, tapi hingga setakat ini hanya 2 juta orang yang mendaftar. Jadi kita menerima sekitar 28% saja pendaftaran daripada sasaran 100%. Kerajaan telah memilih langkah yang sangat bertolak ansur, di mana sekiranya saudara tidak mendaftar dalam kategori ini, vaksin ini akan terus saja diberikan bagi kategori fasa 3, iaitu 18 tahun ke atas. Berarti kalau saudara tak mendaftar, stok vaksin yang ada, kerajaan akan utamakan mereka yang sepatutnya divaksin pada bulan Mei akan divaksin lebih awal di bawah kategori sihat 18 tahun ke atas. Dalam kata yang lain, tuan-tuan, walaupun kerajaan berkempen untuk membuatkan kita mendaftar dan meyakini suntikan vaksin ini penting, terutama untuk membentuk apa yang dipanggil sebagai komuniti vaksin yang bolehkan mempercepatkan negara kita digariskan sebagai negara hijau. Tuan-tuan dan perempuan, negara hijau bagi selepas ini, saya rasa pada Jun nanti, dunia tidak lagi mengukur negara hijau berdasarkan kes jangkitan. Negara hijau akan diukur berdasarkan laporan negara tersebut mengenai berapa ramai penduduknya divaksin. Kalaulah kadar pemvaksinan kita sangat rendah, kita akan lewat untuk mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai negara hijau. Tanpa mendapat takrif negara hijau, tuan-tuan, kita akan mendapat kekangan besar untuk membuka sempadan ataupun orang lain akan menghalang penerbangan daripada Malaysia untuk memasuki sempadan negara lain. Manakala sektor perniagaan ekonomi utama daripada negara-negara maju tidak akan menyenaraikan Malaysia sebagai negara terbaik untuk singgah kerana komunitinya belum lagi digazetkan sebagai zon hijau. Ini penting, tuan-tuan, kerana semalam ada artikel yang saya akan kongsi lepas ni kepada saudara. Pertama, saya dah bagi tahu ada vaksin tu, daftar dalam MySejahtera untuk membolehkan saudara mendapat reply daripada pihak Kementerian Sains Inovasi ni. Kementerian Industri Sains dan Inovasi untuk saudara mendapat tarikh dan lokasi suntikan. Saudara lebih dapat memulakannya pada 19 April. Kita ada lebih kurang lagi 2 minggu jadi daftar supaya saudara tak tercicir. Kerana dengan 28% pendaftaran daripada 9.4 juta tu hanya 2 juta je yang mendaftar, saya rasa itu adalah satu gambaran kita kurang prihatin dan kita tak faham impak yang akan berlaku pada negara kita dari segi ekonomi apabila pemvaksinan kurang. Begini, tuan-tuan, kalaulah pemvaksinan kurang, jumlah yang divaksinkan kurang, berarti rentas sempadan negeri juga akan ditahan kerana kerajaan akan memikirkan sekiranya ramai yang tidak divaksin dan kadar jangkitan terus meningkat, kita tak akan buka rentas negeri. Kerana rentas negeri akan menyebabkan kadar jangkitan akan boleh berlaku kerana ramai yang tidak divaksin. Apabila tidak divaksin, berlaku kadar jangkitan yang tinggi, maka kerajaan akan mengalami gangguan ekonomi apabila kita terus terpaksa secara berpanjangan membuang wang untuk mengadakan pusat isolasi dan mengadakan rawatan. Jadi saudara kena ingat, kalau kita nak cepat negara kita pulih seperti sedia kala, saudara tak boleh membeber di Facebook untuk minta rentas sempadan, konon rindu mak, rindu ayah, rindu kampung halaman. Kerana perkataan-perkataan emosional begini tidak akan berfungsi ketika keputusan-keputusan pragmatis atau keputusan-keputusan sains yang bersifat rigid perlu dibuat. Jadi sertai kempen, tuan-tuan, ambil langkah proaktif, data dalam MySejahtera. Kalau saudara rasa tak pandai, minta lah anak-anak buat, kan. Kerana penting saudara menyertai MySejahtera ni supaya akhirnya saudara, kalaulah kita, tuan-tuan, 50% rakyat Malaysia tidak divaksinkan, maka negara tidak akan mendapat zon hijau. Dan akhirnya ini juga akan menjadi masalah kepada ekonomi apabila negara-negara maju akan mengatakan bahawa Malaysia bukan lokasi strategik. Untuk pengetahuan saudara, kita digariskan sebagai yang kedua di Asia Tenggara dan yang ke-16 terpantas di dunia. Ini saya cerita data. Saudara, nanti saya rasa Mohsin ada kot data tu sebab saya dah hantar paper cutting tu pada dia. Pada data, Malaysia adalah negara yang kedua di Asia Tenggara yang dijangka akan mengalami pertumbuhan ekonomi paling pantas apabila rentas sempadan dibuka setelah proses pemvaksinan dan zon negara hijau diisytiharkan, dijangka secepatnya pada Jun dan selewat pada September. Kita negara yang kedua. Untuk 163 negara di seluruh dunia, Malaysia disenaraikan sebagai yang ke-16 terbaik untuk dijadikan destinasi pelaburan. Saya terkejut bila baca, tuan-tuan, kerana kita berada di atas daripada Jepun dan China.
Daripada 16 negara terbaik di dunia, Malaysia disenaraikan di lebih tinggi kedudukannya berbanding China dan juga Jepun. Kerana Malaysia dianggap sebagai negara yang sesuai untuk menerima pelaburan kerana ekonominya perlahan, keboleh berupaya Malaysia sangat tinggi, maka negara-negara yang punya wang yang banyak akan masuk melabur ke Malaysia kerana sistem di Malaysia telah pun ada yang perlu pemodal membawa wang dan ekonomi akan bergerak kerana sistem dan juga keboleh upaya Malaysia adalah sangat tinggi. Jadi tuan-tuan, jangan rosakkan negara kita, jangan rosakkan prestasi ekonomi yang akan mengembalikan rakan-rakan kita ke sektor pekerjaan. Hampir 1 juta orang hilang pekerjaan, 1 juta penjaja kehilangan peluang pendapatan akibat kemeruduman daya beli. Jadi tuan-tuan, anggaplah ini adalah sumbangan patriotik. Berhentilah daripada bercakap tentang anti vaksin ni tuan-tuan. Ini masa kita diuji untuk bersifat patriotik kerana setiap orang daripada kita mampu memberi sumbangan dengan menyerahkan bau untuk divaksin dan kemudian kita menyertai jumlah angka yang mempercepatkan negara kita diisytiharkan zon hijau apabila 14 juta orang disuntik. Jadi dengan apa yang saya sebut ni, saya harap dia mempengaruhi saudara untuk faham bahawa setiap suntikan yang dia saudara berikan, saudara telah menyumbang pada negara untuk digazetkan dengan pantas sebagai zon hijau dan kemudian akan menyebabkan kita boleh mengatasi rakan-rakan saingan yang lain. Untuk pengetahuan saudara, kalaulah kita berniat untuk mengatasi dalam perlumbaan pelaburan, terutama untuk mengatasi Thailand dan Vietnam. Vietnam adalah pesaing yang sangat tinggi kerana Vietnam sendiri telah menguasai 40% pelaburan di Asia Tenggara. Apabila COVID-19 berlaku, tuan-tuan, Vietnam adalah negara yang paling rendah kadar jangkitan. Hampir zero selama 3 bulan terakhir. Maka Vietnam telah mendapat lebih 40% pemindahan wang dan juga pelaburan baru kerana ketika COVID, orang masih mahu melabur dan mereka mencari negara yang bebas jangkitan. Dan Vietnam telah menyediakan fasiliti yang baik. Walaupun Thailand mempunyai angka jangkitan yang jauh sangat rendah. Kerana Thailand hanya mempunyai kadar kematian sekitar 80 orang lebih je dengan angka jangkitan hanya sekitar 16,000. Tetapi Thailand tidak menerima pelaburan yang besar. Kerana infrastruktur dan juga kebolehupayaan Thailand dari segi kompetensi adalah jauh lebih rendah. Berarti mereka pergi ke Vietnam kerana teknologi rakyat Vietnam telah terdedah pada teknologi penghilangan yang tinggi, sama seperti yang kita ada dalam industri semikonduktor, pembinaan dan juga pelaburan hartanah. Tapi kita tak mampu kalau kita tidak segera menjadi zon hijau. Jadi saya harap tuan-tuan faham perkara ni dan tuan-tuan segera mendaftar. Saya akan ambil bahagian yang ketiga di mana saya dah bagi tahu tadi tentang Vietnam ini data yang dimiliki oleh Vietnam. Vietnam hanya menerima 2,600 kes dengan 35 kematian. Sedangkan populasinya adalah 98 juta. Itu satu benda yang saya cuba baca, tuan-tuan. Tak banyak esei dan jurnal yang ditulis oleh pakar-pakar antarabangsa mengenai bagaimana Vietnam berjaya. Saya fikir ramai penulis-penulis jurnal lebih sibuk untuk menulis bagaimana mengawal pandemik di negara-negara yang kronik. Tapi bagi sebuah negara yang mempunyai penduduk 3 kali ganda lebih besar daripada Malaysia, dengan hanya menerima 2,600 jangkitan dan 35 kematian, menjadikan Vietnam antara negara paling selamat di dunia dalam tempoh setahun. Jadi tak heranlah 40% pelaburan di Asia ditumpukan kepada Vietnam. Jadi tuan-tuan, kalau kita ingin bersaing dan mengekalkan daya kompeten, jangan sentiasa menyalahkan kerajaan kerana kali ini adalah peranan kita untuk segera menyertai komuniti vaksin dengan kemudiannya mempercepatkan Malaysia digazetkan sebagai zon vaksin hijau. Yang lain tu saya rasa saya carry malam je. Kita ada berapa ratus orang sekarang? Tak sampai 300 286. Saya nak berkongsi dengan saudara mengenai satu perkara yang menarik. Kerana saya naikkan artikel hari ini adalah mengenai Khalifah Harun al-Rashid. Dia adalah Khalifah Islam daripada Empire Abbasiyah. Lahir pada abad yang ke-8 tahun 700-an. Tentang budaya ilmu. Berarti saudara dah baca artikel tu panjang, cuma saya nak ingatkan pada saudara bahawa ada satu peristiwa yang sangat mengkagumkan saya lah. Apabila Mark Zuckerberg, pengasas Facebook, ketika menyampaikan satu ceramah di Universiti Oxford, beliau bercerita panjang lebar bagaimana sebuah buku sangat mempengaruhi beliau. Saudara boleh pergi saja ke Facebook Mark Zuckerberg dan Google balik Mark Zuckerberg 1 Januari 2015. Kerana 1 Jun 2015. Kerana selepas saja menyampaikan ucapan di sebuah universiti di Oxford, Mark Zuckerberg juga memuat naik
komen beliau mengenai apa yang saya akan cerita ni. Dalam Facebook beliau bertarikh 1 hari bulan Jun 2015. Di mana Mark Zuckerberg bercakap kepada semua orang adalah penting untuk sesiapa saja yang ingin maju dalam kehidupannya membaca Al-Muqaddimah ataupun The Muqaddimah dalam bahasa Inggeris yang ditulis pada tahun 733 Masihi oleh seorang pemikir yang dianggap sebagai bapa sosiologi moden dunia, iaitu Ibn Khaldun. Kata Mark Zuckerberg bahawa aku belajar daripada Khaldun bagaimana 700 tahun dulu seorang pemikir yang hebat dengan keupayaan komunikasi yang kecil tetapi telah mengembara merentas dunia Arab hingga ke Afrika dan menulis mengenai apa yang disebut tentang pembinaan tamadun manusia. Bagaimana manusia mula mencipta apa disebut sebagai bandar, kerana pada waktu itu belum ada istilah bandar. Bagaimana manusia mencipta ekonomi transaksi. Bagaimana manusia mencipta komunikasi sosial. Penyusunan kelas hidup, iaitu mereka yang berada di bandar, berniaga di luar bandar sebagai petani dan juga penternak lembu. Kata Mark Zuckerberg, walaupun pandangan Ibn Khaldun ditolak begitu lama pada tahun-tahun dia menulis. Ini kata dia, pada Ibn Khaldun, pemikir Islam ditolak. Tetapi dia kata selama 200 tahun, bermula pada abad yang ke-18, tidak ada seorang pun yang cerdik di dunia ini boleh menolak bahawa sumbangan Khaldun melalui buku yang ditulis pada tahun 1377, iaitu sebagai buku terpenting dalam bercakap tentang peradaban teknologi, peradaban sivilisasi manusia. Jadi saya saran pada saudara untuk ambil iktibar ni tuan-tuan, bagaimana penting kita membaca. Lepas tu saya naikkan beberapa hari ni bila saya habis masa dan saya balik rumah, saya menilik. Saya tak boleh baca banyak tuan-tuan, tapi saya menilik buku-buku lama untuk membuatkan saya tak lupa kepada nama-nama dan juga sumpangan pemikir Islam. Sebelum saya tulis tu adalah saya rujuk balik supaya Ibn Khaldun, Ibn Battuta, Al-Jibra, Al-Khawarizmi, Ibn Khaldun sentiasa ada dalam fikiran saya akan membaca. Jadi penting saudara, kerana selain itu, saudara, saya berjumpa satu penemuan yang paling penting oleh seorang tokoh sosiologi moden daripada Britain bernama John Wright. John Wright dilahirkan pada tahun 1925 dan meninggal pada 2011. Apabila John Wright dianugerahkan sebagai bapa sosiologis moden oleh Queen Elizabeth, beliau dalam ucapannya mengatakan bahawa gelaran bapa sosiologi moden adalah milik Ibn Khaldun. Kerana Khaldun telah menulisnya 600 tahun sebelum aku menulisnya. Jadi kata dia, walaupun beliau membuat kajian sosiologi yang kemudiannya digunakan di Oxford, di Harvard, di Cambridge, segala cerdik pandai dalam dunia ni tuan-tuan, siapa saja belajar sosiologis, termasuk saya yang minat sejarah Eropah moden, saya membaca apa yang ditulis, teks utama rujukan saya mesti John Wright. Kalau saya mencari sosiologis dalam sejarah Eropah moden. Tapi kata tokoh ini, bahawa aku bukanlah bapa sosiologis kerana aku juga berguru secara buku dengan seorang lelaki yang telah menulis sosiologis 600 tahun yang lalu. Berarti bila 1377 Ibn Khaldun menulis dan zaman matang yang dicapai oleh John Wright ada pada tahun 50-an sampailah tahun 80-an, John Wright memberi pengiktirafan bahawa Khaldun adalah gurunya. Jadi kita tuan-tuan sebagai orang Islam, baca sikit lah kalau tuan-tuan tak pun kenal lah. Kalau dah berumur bangka macam saya ni, ilmu tu taklah banyak sangat berfungsi dan berguna pada kita, tapi digunalah untuk mendidik anak-anak kita. Bahawa ada banyak tokoh-tokoh Islam dan buku-buku penting yang mereka perlu baca, paling tidak kenal, celik. Kerana inilah tokoh-tokoh yang sampai sekarang. Kalau Mark Zuckerberg menyebut mengenai Ibn Khaldun tuan-tuan sebagai bahan bacaan dia yang penting, tak silap saya dia menyampaikan ucapan mengenai ucapan ini dibuat di Oxford. Beliau menyampaikan ucapan pada pelajar tentang azam baru. Jadi ketika dia menyampaikan ucapan, dia meminta semua pelajar di Oxford yang mempunyai azam baru supaya berazam untuk membaca buku yang terbaik, dan dia menyarankan buku The Muqaddimah, terjemahan daripada Muqaddimah ni dalam bahasa Inggeris, The Muqaddimah oleh Ibn Khaldun. Dan kemudian dia memuat naik lagi status tersebut di Facebook. Dia bertarikh 1 hari bulan Jun tahun 2015. Itu je saya akan share dengan saudara. Saya rasa tak ada Q&A kot. Saya kipas boleh agak saya sikit tak? Lampu ni hari ni 4 tuan-tuan. Saya akan ada masalah sebab dia 2400 watt. Lepas tu saya pergi gayakan barang yang salah pula tu. Ini barang ni tak sesuai nak digayakan dari bawah cuaca panas ni. Tapi kerana ini adalah barang army-armian yang paling saya suka. Kerana jarang kita boleh dapat USAF ni, United States Air Force ni, datang dalam bentuk
pull over ni. Jadi bila dapat tu jadi macam dayak lah sikit kadang. Dia jadi haru nak pakai. Walaupun baru pakai minggu sudah ni, minggu ni pakai lagi sebab rasa seronok memakai pakaian yang paling susah ditemui, iaitu hoodie, pull over, army item, keluaran untuk United States Air Force. Okey, ada Q&A tak ada Lately ni memang Muhammad Wafi tanya tentang latihan ketenteraan besar-besaran. Saya anggap kata itu mungkin Wafi baca yang satu adalah armada China. Tak pernah China menggerakkan 200 kapalnya di lautan Pasifik berdekatan dengan perairan Jepun. Tak pernah. Dan lautan Pasifik pula tuan-tuan, armada yang sama dalam Perang Dunia Kedua. Jepun menyerang Port Harbour menggunakan armada udara. Amerika balas balik dengan menggunakan Battle of Midway tu, menggunakan armada laut. Lautan Pasifik adalah satu-satunya laluan terbuka untuk China menyerang Amerika Syarikat kalau dia ingin menggerakkan armada laut dia. Itu satu. Kemudian pada waktu yang sama, secara tahunan, memang Amerika dan Korea mengadakan latihan ketenteraan. Cuma mungkin skala bagi tahun ini diperbesarkan. Satu, saya tak fikir kata akan ada peperangan. Tetapi mungkin persediaan yang lebih besar dibuat kerana setahun tak ada latihan. Jadi latihan bersama ketenteraan bagi kali ini antara tentera Amerika Syarikat dan Korea diadakan secara besar-besaran. Tapi malam ni Wafi, jangan risau. Malam ni memang kita akan bercakap tentang perang. Di mana tamu kita Profesor Dr. Azmi Hassan adalah pakar geostrategis dan juga geopolitik. Dia akan bercakap, saya akan tanya dia soalan. Di mana-mana soalan yang you tanya ni, saya akan tanya. Walaupun fokus saya malam ni adalah China dan Amerika serta kedudukan Korea Utara. Malam ni kita tak bercakap politik tempatan dengan Prof. Azmi. Kita akan bercakap tentang politik antarabangsa. Saya akan jawab itu nanti saya akan tanyakan. Ada soalan yang lain? Susah nak cakap je tu. Walaupun indikasi mengatakan Vietnam adalah sebuah negara rendah obesiti. Tapi saya tak fikir kata obesiti adalah punca utama. Jangkitan ni dia tak kena obes je. Obes ni bila masuk kematian. Bila kematian ni, jumlah kematian yang tinggi adalah mereka mempunyai penyakit jantung, buah pinggang, darah tinggi dan obesiti. Tetapi jangkit ni orang biasa pun boleh jangkit. Cuma yang menjadi kemuskilan pada kita adalah Vietnam adalah sebuah negara yang terbuka. Kerana dia adalah sebuah negara ekonomi tekstil yang tinggi. Ramai orang terbang masuk. Pergerakan macam ni tuan-tuan. Waktu wabak ni melanda dunia, Vietnam bukan negara yang pertama lockdown. Vietnam juga menyertai lockdown apabila keadaan telah panik pada bulan Mac. Tapi yang bagusnya disiplin dan juga bagaimana Vietnam, sebuah negara yang kita anggap bukanlah negara maju. Vietnam jauh di belakang kita. Dari segi kedudukan status ekonominya, Vietnam berada jauh di belakang kita. Tapi keupayaan Vietnam untuk mengendalikan dan menjadikan dia negara contoh. Pada satu masa, ketika 4 bulan COVID dilanda, Vietnam, Malaysia dan Korea Selatan diletakkan sebagai negara contoh dari segi kebolehupayaan mengawal pandemik ni. Tapi start bulan Oktober 2020, kita lingkup. Sebab kita telah menerima kenaikan mendadak daripada 27,000 kes sehingga bulan 31 bulan September tu, kita mencapai 300,000 kenaikan dalam tempoh 6 bulan. Jadi heran, orang akan heran, 7 bulan pertama kita ada 27,000 kes ya. Tetapi 6 bulan terakhir kita mencapai 300,000 kes. Saya tak fikir kata itu tuan-tuan alasan dia, tapi saya lebih berfikir kata satu adalah disiplin. Kemungkinan kita tak boleh memperlekehkan Vietnam dari segi disiplin. Yang satu saya anggap itu yang penting tuan-tuan. Sebab saya rasa selepas kurangnya disiplin kita, kerana satu adalah kita mengadakan pilihan raya kecil negeri Sabah yang menjadi punca wabak meningkat. Dan yang kedua adalah apabila syarikat-syarikat yang membawa masuk pekerja asing di negara kita gagal menyediakan tempat tinggal yang sempurna, yang menyebabkan angka jangkitan itu menjadi tinggi tempat kita adalah kerana pekerja asing yang dimuat secara padat-padat dan di tempat yang kotor. Itu salah satu, kerana Vietnam adalah negara yang menjadi negara industri yang menggunakan sumber buruh tempatan. Berarti orang-orang Vietnam tinggal di rumah sendiri dan bekerja dalam negara industrinya sendiri. Berbanding di Malaysia, pelabur datang tapi pekerjanya dibawa daripada negara asing. Apabila dibawa oleh negara asing, pemilik-pemilik kilang dan juga mereka yang menerima pelaburan ini telah menyediakan tempat tinggal yang sangat rendah kualiti dia, menyebabkan berjuta-juta pekerja asing tinggal di tempat yang berhimpit. Dan akhirnya sama seperti yang dialami oleh Singapura, kita mengalami kadar jangkitan yang tinggi adalah kerana pekerja asing. Singapura berjaya mengawalnya dengan cepat, walaupun pada satu masa dia mencapai hampir 50,000 kes yang membabitkan pekerja asing, tapi sekarang dah terkawal.